Hai, kembali kita dalam program e-belajar matematik bagi tingkatan 2, bab 9, laju dan pecutan. Okey, bersama kamu semua, guru anda ialah Puan Maliha binti Mat Yusof daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Malim. Okey, pada hari ini, di akhir video ni, cikgu harap pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Yang kedua, memerhalkan perbezaan antara laju seragam dan laju tidak seragam. Dan yang ketiga, melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah laju sebagai satu kadaran? Okey, cuba anda perhatikan di belakang sebuah lori atau bas persiaran. Terdapat simbol had laju bagi setiap kenderaan tersebut. Apakah maksud simbol tersebut? Okey, contohnya bila awak pergi jalan mana-mana, awak akan nampak belakang bas atau belakang lori dia ada tulis simbol 80, 90. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan 80 dan 90? Okey, bagi pelajar-pelajar yang tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan 80, apa yang dimaksudkan 90, ini bermaksud lori ini hanya boleh membawa dengan kelajuan 80 km dalam masa sejam. Kenapa dia ada tulis 80, 91? Okey, ini bermaksud contohnya ya, kalau 70 adalah pada jalan biasa. Okey, manakala 80 dibenarkan 80 km di lebuh raya. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan laju sebagai satu kadar yang melibatkan jarak dan masa? Okey, kita nak tahu kenapa dia kata kadar, jarak dan masa. Okey, kita lihat contohnya. Dalam satu acara pecut 100 meter, 4 orang pelari mewakili setiap rumah sukan mereka. Berikut merupakan masa yang diambil oleh keempat-empat pelari tersebut. Okey, yang pertama, rumah merah jarak 100 meter mengambil masa selama 25 saat, manakala rumah hijau 35 saat, rumah kuning 40 dan seterusnya rumah biru 20 saat. Okey, bila kita nak tahu laju bagi setiap pelari ini, kita akan ambil jarak dan dibahagikan dengan masa. Contohnya rumah merah. Jarak yang diambil ialah 100 meter bahagikan dengan 25. Okey, kita akan dapat 4 meter per saat. Apa yang dimaksudkan 4 meter per saat ini ialah apabila dalam masa 1 saat dia boleh pergi sejauh 4 meter. Itu okey, yang kedua, kita tengok contoh yang kedua. Bila kita bahagikan 100 dan 38, kita dapat 2.86 meter per saat. Maksudnya, pelari daripada rumah hijau ni boleh pergi sejauh 2.8 meter dalam 1 saat. Seterusnya, rumah kuning dia boleh pergi 2.5 meter per saat. Ini adalah dia punya kelajuan. Dan rumah biru 5 meter dalam masa 1 saat. Okey, sekarang cuba awak fikirkan. Okey, siapakah yang akan menang? Okey, seperti yang pelajar-pelajar semua yang dah tahu, okey, kita nak lihat siapa yang menang, kita boleh lihat dari segi dia punya masa yang diambil. Okey, selama ni kita tengok siapa cepat, dia menang. Okey, so daripada masa ni kita tengok biru. Paling cepat sekali iaitu 20 saat. Tetapi selain daripada merujuk pada masa, mengikut kelajuan juga kita boleh tahu siapa yang menang. Okay, dalam masa 1 saat setiap pelajar ni, yang mana boleh pergi lebih jauh, maka dia adalah pemenang. Okay, contohnya kita tengok. Okay, sini boleh pergi 4 meter, sini 2.8 meter, kuning boleh pergi 2.5 meter, manakala biru boleh pergi 5 meter. So, kita boleh tahu yang paling jauh dalam masa 1 saat adalah biru. Dia boleh pergi 5 meter. So, siapakah yang menang? Okey, tempat pertama iaitu Johan jatuh kepada biru.
naib johan merah, ketiga hijau dan keempat kuning. Okey, seterusnya kesimpulan yang dapat dibuat tentang acara larian tadi. Okey, yang pertama, murid yang mendapat tempat pertama telah menamatkan larian dalam masa yang paling singkat. So, dia tengok masa. Okey, masa yang paling singkat, okey, dia menang tempat pertama. Manakala murid yang terakhir menamatkan larian dengan merekodkan masa yang paling lama. Okey, ini dia buat perbandingan melalui masa. Okey, yang kedua, kita boleh lihat ketiga-tiga orang murid itu berlari dalam jarak yang sama. Maka laju larian murid ialah hasil bahagi jarak dengan masa larian. Okey, so kita tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, setakat itu semua pelajar boleh faham ya apa yang dimaksudkan laju adalah kadaran jarak dan masa. Iaitu jarak dibahagi dengan masa. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh yang pertama. Okey, Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Okey, jarak ialah 100 meter dan selama 5 minit. Okey, hitung lajunya. Okey, ni lukisan gambaran dia. Dia jalan ke kedai 100 meter dalam masa 5 minit. Okey, tadi cikgu dah kata apa rumus untuk mencari laju? Okey, dia laju ialah jarak bahagi masa. So, kita akan ambil jarak 100 meter bahagi 5 minit. Okey, so unit laju di sini adalah 100 bahagi 5 dapat 20. Unitnya ialah meter per minit. Sebab dia bagi masa dalam minit dan jarak dalam meter. Okey, kita pergi kepada, okey, maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Maksudnya dia boleh 1 minit dia boleh pergi jaraknya 20 meter. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Laju tu dia lari. Okay, hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Maksudnya di sini dia suruh hitung dua kelajuan. Okay, laju yang pertama Khairul Hafiz, laju kedua ialah Badrul Hisham. Okey, kita tengok macam mana nak kira. Okey, laju Khairul Hafiz iaitu 100 meter bahagi 10.18 saat. Kita akan dapat 9.82 meter per saat. Okey, ini unit laju dia sebab dalam meter dan saat. Okay, dibandingkan dengan laju larian Badrul Hisham ialah 100 meter bahagi 10.25 saat, maka kita akan dapat 9.76 meter saat. Okey, daripada sini kita dapat tengok Khairul Hafiz dalam masa 1 saat boleh pergi 9.82 meter. Okey, kalau kita nak tahu 9.82 meter tu lebih kurang hampir 10 pembaris cikgu. Pembaris yang panjang tu 10 kali. Okey, dalam masa 1 saat, betapa laju dia lari. Okey, jika dibandingkan dengan Badrul Hisham, boleh pergi 9.76. Maka Khairul Hafiz lebih laju berbanding Badrul Hisham. Okey, setakat tu faham tak pelajar-pelajar macam mana nak cari laju? Harap faham ya? Okey, kita tengok. Okey, tips. Ada sedikit tips iaitu kita buat segitiga ni ini untuk mudahkan kita membuat pengiraan. Okey, J untuk jarak, L untuk laju, M untuk masa. Okey, untuk cari laju, jarak bahagi masa. Okey, laju, jarak atas bahagi masa bawah. Okey, untuk cari masa, okey, masa kat sini kan. Okey, jarak atas bahagi laju.
Dan untuk cari jarak, okey, jarak kat atas kan. Okey, laju dengan masa ni duduk sebelah-sebelah. Maka laju darab masa. Okey, ini cara untuk awak hafal macam mana nak cari jarak, laju atau masa. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, yang kedua, subtopik yang kedua, kita akan pergi bagaimana nak cari laju seragam dan laju tak seragam. Kita nak menentukan sama ada satu benda tu dia adalah laju seragam atau laju tidak seragam. Okey, kita tengok kepada satu situasi. Perhatikan rajah pergerakan guli di bawah. Sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Tahu digolekkan? Okey, kita goleklah. Kita tolak dia. Pergerakan guli tersebut digambarkan seperti yang berikut. Okey. Okey, guli A. Okay, dia bergerak 0 hingga 2 cm dalam masa 1 saat. 2 cm hingga 4 cm, 4 cm hingga 6 cm. Semuanya dalam masa 1 saat. Manakala guli B 0 hingga 2 cm dalam masa 1 saat. 2 ke 3 cm 1 saat dan seterusnya. Okey, daripada gambar ni kalau anak-anak murid semua tengok, kita tengok yang mana lebih lihat seragam. Nampak dia punya pattern. Okey, semestinya guli A. Okey, sekarang kita nak buktikan kenapa kita kata guli A ni adalah laju seragam. Okey, disuruh bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. Okey, ni semua 4 saat lah. Okey, yang mana yang mempunyai laju seragam, yang mana yang tidak mempunyai laju seragam. Okey, ini digambarkan dalam graf. Okey, untuk guli A, graf tersebut adalah graf garis lurus. Okey, dalam masa 1 saat yang pertama dia pergi 2 cm. 2 saat dia pergi sejauh 4 cm dan seterusnya. Kita tengok guli B. Okey, kita tengok graf dia tidak lurus. Sebab saat yang pertama dia pergi 2 cm. Masuk saat kedua dia hanya pergi kepada 3 cm. Okey. So, guli yang mana mempunyai laju seragam? Guli A atau guli B. Okey, guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maka guli A bergerak dengan laju seragam. Okey, guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Okey, dia tengok bergerak jarak tu sama atau berbeza. Yang ini jarak dia adalah sama. Okey, yang ini jarak dia adalah berbeza. Maka guli B mempunyai laju tak seragam. Okey. Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Maksudnya, jarak tu mesti sama dalam selang masa yang sama. Contohnya guli A tadi 2 cm, 2 cm untuk setiap saat. Okey, laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Maksudnya dalam masa yang sama tapi dia dapat jarak yang berbeza. Itu maksud laju tidak seragam. Okey, cikgu harap awak faham ni apa yang dimaksudkan dengan laju seragam dan laju tidak seragam. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okay. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam. Yang pertama, okay, maksudnya dia memandu 170 km untuk 2 jam yang pertama. Okey. Kemudian 190 km dalam masa 4 jam berikutnya. Okey, 4 jam berikutnya adalah mengambil masa sejauh 190 km. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, macam mana kita nak tahu laju dia seragam atau tidak seragam? Okey, so kita kena buat calculation, pengiraan. Okey, yang pertama, okey, kita ambil kelajuan pada masa 2 jam yang pertama. 170 km untuk masa 2 jam. Okey, so 170 km bahagi dengan 2 jam kita dapat laju yang pertama 85 km per jam. Okey, untuk 4 jam berikutnya dia bawa sejauh 190 km iaitu jarak
bahagi dengan masa 4 jam, maka laju yang diperolehi 47.5 km per jam. Okey, kita bandingkan dua hal laju ni. Adakah dua laju ini sama? Okey, jadi maka kelajuan trailer tersebut adalah tak seragam kerana dua-dua ini adalah laju yang berbeza. Okey, pelajar-pelajar, kita tengok contoh yang seterusnya untuk lebih memahami sama ada laju itu seragam atau tidak seragam. Okey. Okey, Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Okey, maksudnya dia pukul bola golf ni pergi ke S, dia lalu Q, dia lalu R dan baru sampai S. Terror lah ni. Dia buat macam ni. Okey, adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, so cikgu nak tanya. Berapa kali pengiraan yang anak murid semua kena buat? Okey. Okey, so dia ada berapa jarak, berapa masa kat sini kita tengok. Okey, ini yang pertama. Okey, P ke Q, dia ada jarak, dia ada masa. Kemudian Q ke R, ada jarak, ada masa. R ke S pun ada jarak, ada masa. So, semua sekali ada 3 kelajuan. Okey, kita kira satu-satu. Okey, yang pertama, P ke Q, 40 jaraknya, masanya 2 saat. Jadi, 40 bahagi 2 dapat 20 meter per saat. Okey, maksudnya dia pergi sejauh 20 meter untuk 1 saat. Okey, dari Q ke R. Okey, kita buat dulu dari R ke S. R ke S ialah 60 bahagi 3, dapat 20 meter per saat. Dan yang ketiga, okey, kita balik kira ni. Boleh je awak nak buat Q ke R dulu pun boleh. Okey, kelajuan bola dari Q ke R ialah 70 meter bahagi dengan 3.5 saat. So, kita dapat 20 meter per saat. Jadi, kelajuan-kelajuan mereka, bola tersebut, okey, pertama 20, kedua 20, ketiga 20. Seragam ke tak seragam pelajar? Okey, jadi dia adalah seragam. Okey, maka kelajuan bola golf itu adalah seragam. Okay, faham ya? Okey, kita pergi yang seterusnya, subtopik yang ketiga, laju purata. Macam mana kita nak kira laju purata? Okey, situasi yang pertama, cikgu nak bawa anda menaiki ETS. Pernah naik ETS tak? Laju kan ETS, terus sampai. Okey, kalau cikgu contohnya balik ke Parit Bintang, kalau naik kereta, cikgu ambil masa 6-7 jam. Tapi kalau naik ETS, 2 jam setengah je dah sampai. Okey, so pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dari Kuala Lumpur ke Batu Wes. Kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Dalam situasi sedemikian, macam mana kita nak kira laju purata untuk menggambarkan tentang laju kereta api itu? Okay, sebab dia bergerak tak seragam, laju dia tak seragam, jadi kita nak tahu berapa laju dia, nak gambarkan tentang laju dia. Jadi, kita kena cari dia punya laju purata. Okay, macam mana nak cari laju purata? Ialah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Okey, kita tengok contoh 5. Okey, awak boleh juga rujuk dalam buku teks. Okey, rumah Amir pukul 9 pagi. Amir bergerak ke restoran pizza sejauh 10 km. Okey, kemudian dia bergerak 25 km untuk ke bandar A. Dan sampai di bandar A pada 12.15 tengah hari. Okey, di sini kita dah ada jarak tapi kita tak ada masa. Jadi, kita kena cari dia punya masa. Okey, kita tengok dulu soalan dia. Apa yang dia suruh cari? Amir mula berbasikal dari rumah ke bandar A pada 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam.
perjalanan itu. Okey, kita nak tahu masa ni nak dalam minit ke, saat ke, jam ke. Kita tengok soalan. Dia nak laju tu dalam apa? Okey, kalau jarak dia nak dalam kilometer, okay, memang soalan dah bagi kilometer, so tak payah nak tukar apa-apalah. Okey, kemudian kita tengok masa dalam J. J ni adalah jam. So, masa kena cari dalam jam. Okey, mari kita fikir sama-sama. Okey, penyelesaiannya. Okey, jumlah masa yang diambil. Okey, kita kira dulu jumlah jarak. Sebab tadi laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Masih jarak bagi masa. Tapi nak purata kita cari jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak ialah 10 km tambah 25 dapat 35 km. Jumlah masa 12.15 hingga 12.15 tengah hari ni. Okey, masa tiba, masa bergerak 9 pagi. Kita tolakkan, kita dapat 3 jam 15 minit. Okey, tapi dia nak masa dalam jam. Okey, jadinya kita kena tukarkan masa kita ni 3 jam 15 minit ni kepada jam, iaitu 3.25. Ini awak kena tengok balik macam mana nak tukarkan 15 minit kepada jam. Ingat lagi tak masa tingkatan 1 kita ada belajar? Okey, 15 minit bahagi dengan 60. So 15 bagi 60 dapat 0.25. Kita tambah dengan 3 jadi 3.25. Okey, so laju purata ialah 35 km bahagi dengan masa 3.25 jam. Okey, kita dapat laju puratanya ialah 10.77 km per jam. Okey, jadi Amir ni bawa basikal dalam masa 1 jam dia boleh pergi sejauh 10.77 km. Okey, anak-anak semua, kita tengok contoh yang ke-6. Okey, tentang laju purata. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 8.25. Okey, ini sistem 24 jam. Cikgu harap awak tahu ya, 8.25 ni mesti waktu pagi. Dan tiba di Perai pada jam 13.45. Okey, petang dah lah. Okey, kalau dalam sistem 12 jam dia 1.45. Jika jumlah jarak yang dilalui ialah 354 km, hitung laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Okey, masih jarak kilometer dan jarak masa dia dalam jam. Okey, laju puratanya dikira. Okey, kita kena ada jarak. Dah ada dah. 354. Masa kita ambil masa tiba tolak masa bergerak iaitu 5 jam 20 minit. Sama juga kena tukar dalam jam. Okey, mana-mana yang tak tahu nak tukar pada jam. Okey, ini cara untuk penukaran dalam jam. 5 jam tambah 20 bahagi 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi 5 tambah 0.33 jam dapat 5.33 jam. Okey, so 3.54 km bahagi, ini dia dah macam bilang bahagi 5.33 jam, kita dapat laju purata bas tersebut 66.42 km per jam. Okey, ini dia punya laju purata. Okey, setakat ni cikgu harap awak faham macam mana kita nak cari laju purata. Semua laju kita ambil jarak bahagi masa. Sama juga laju purata. Ambil jarak bahagi masa tapi jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so kerja rumah untuk anda semua anak-anak murid. Awak boleh rujuk buku teks. Cuba buat. Jom cuba 9.1. Jawab soalan 1, 2, 3 dan 4. Baiklah murid-murid semua, kita akan sambung pembelajaran kita tentang penukaran unit had laju dan penyelesaian masalah pada video seterusnya. Jumpa lagi!